Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izwan dan rakan sekumpulan saya iaitu Abdul Latif, Aidil Hakim dan juga Iman Naufal akan membentangkan PQS tajuk Ihsan. Ihsan dan muraqabah. Dari segi bahasa, ihsan bermaksud perkataan dalam bahasa Arab iaitu ahsana yang bermaksud berbuat baik dan tekun melaksanakan sesuatu. Manakala ihsan dari segi istilah ialah seseorang yang menyembah Allah seolah dia melihat Allah serta meyakini bahawa Allah melihat perbuatannya. Sifat ihsan menuntut seseorang itu bertindak melakukan amal atau kebaikan kerana menyedari Allah sedang memerhatikannya. Muraqabah pula dari segi bahasa adalah perkataan bahasa Arab berasal dari kata kerja iaitu raqabah yang bererti pengawasan, pemerhatian atau penyaksian. Dari segi istilah pula, muraqabah adalah keupayaan diri untuk sentiasa merasakan diri diawasi dan diperhatikan Allah, serta sentiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi perkara maksiat. Kualiti ibadah. Yang pertama, musyahadah iaitu beribadah seolah-olah dia melihat Allah dan Allah berada di sisinya. Yang kedua adalah muraqabah iaitu beribadah dengan meyakini Allah memerhatikannya. InsyaAllah seterusnya, ihsan dalam aspek ibadah. Yang pertama, mentaati perintah dan larangan Allah dengan ikhlas. Yang kedua, merasakan nikmat beribadah dan mendorong seseorang tawajih kepada Allah SWT. Yang ketiga pula, berusaha untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah SWT. Yang keempat, memelihara kesucian akidah supaya tidak rosak atau terbatal. Dan yang kelima adalah istiqamah, beribadah sama ada fardu ain atau amalan sunat. Seterusnya, ihsan dalam muamalat. Yang pertama, mewujudkan kerohanian dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, membina hubungan baik dengan keluarga, jiran dan anggota masyarakat. Yang ketiga, sentiasa amanah, jujur dan menepati janji ketika berurusan dan melakukan aktiviti sosial. Dan yang keempat, menunaikan hak dan kewajipan terhadap manusia dengan sebaik mungkin. Ihsan dalam akhlak. Yang pertama, melakukan amal makruf dan mencegah mungkar dalam kehidupan. Yang kedua, mengamalkan sifat-sifat mahmudah dan berakhlak mulia seperti bercakap benar, menepati masa dan rajin menolong orang. Dan yang ketiga, bersyukur atas nikmat Allah dan redha dengan ketentuannya. Seterusnya, kepentingan ihsan. Ihsan selari dengan iman dan Islam dalam menentukan hala tuju kehidupan Muslim sama ada bahagia di dunia ataupun di akhirat. Yang kedua, ihsan adalah cerminan kehidupan Muslim yang sejati ketika beribadah, bermuamalat dan melakukan aktiviti kemasyarakatan. Yang ketiga, sifat ihsan adalah tindak balas untuk melakukan amar makruf nahi mungkar. Yang keempat, konsep ihsan juga merangkumi setiap perlakuan manusia yang bersangkutan urusan dunia dan akhirat. Seterusnya, manusia juga diperintahkan untuk bersikap ihsan pada haiwan. Islam menggariskan adab-adab dalam penyembelihan haiwan, antaranya berlemah lembut terhadap haiwan yang hendak disembelih. Seterusnya, usaha dan tindakan untuk meyakini ihsan. Pertama, untuk individu, murid perlu menghayati sirah para syuhada untuk mencapai kualiti ibadah yang tinggi. Pekerja perlulah mempunyai matlamat untuk mencapai kejayaan. Untuk masyarakat, masyarakat hendaklah berakhlak mulia dan sentiasa menghormati orang lain sama ada yang lebih tua atau lebih muda. Yang kedua, masyarakat berperanan mematuhi peraturan negara berkaitan pemeliharaan alam sekitar dan haiwan agar tidak berlaku kemusnahan. Untuk negara, pemerintah perlulah memupuk sifat ihsan dalam diri warga negara sama ada terhadap manusia atau persekitaran. Yang kedua, kerajaan perlu mengadakan kursus akhlak dan moral untuk menghapuskan penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan pengabaian tanggungjawab.
Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih wahai